Assalamualaikum and welcome to Syah Shares. Yes. So mungkin korang pernah kenal aku sebagai Syah 5 Sebab dahulu lah, tapi aku rasa sebab nama tu tak popular dan nama tu sebenarnya mungkin tak describe sangat lah tentang apa channel aku is all about. Aku ubahkan nama aku kepada Syah Shares and semoga korang dapat input yang bagus daripada apa yang aku nak sampaikan dalam video ni. Dan video-video akan datang. So dalam video ni aku nak bercakap tentang suatu istilah yang mungkin korang tak pernah dengar langsung, iaitu power distance. Korang pernah dengar Power Rangers, korang pernah dengar distance, tapi korang tahu ke tak apakah itu power distance? So basically power distance ni dia merujuk kepada hubungan antara orang-orang yang berpangkat tinggi dan orang-orang yang berpangkat rendah. So basically power distance ni dia nak tengok setakat mana orang-orang yang berpangkat rendah dalam sesebuah institusi atau organisasi terima sahaja dengan kuasa yang diagihkan secara tidak sama rata. Atau lebih ringkas lagi, dia nak cek setakat mana orang-orang biasa boleh reda, tunduk dan patuh je pada kekuasaan orang-orang yang ada pangkat. So hipotesis dia seperti mana yang korang belajar time PMR ke SPM dulu ataupun PT3 dulu, semakin besar keredaan seseorang dalam sesebuah institusi itu, semakin tinggi power distance. Okay, sekarang kita move on kepada power distance index. So apakah itu power distance index? Well, basically dia suatu method untuk mengukur power distance. Dalam kata lain, melibatkan calculation, melibatkan equation, which aku tak nak go in depth sebab channel aku bukan channel matematik. Yes, sistem power distance index atau lebih ringkas dikenali dengan PDI ni, dia diasaskan oleh seorang psikologis sosial dari Belanda, iaitu Gert Hofstede. Kalau tak silap aku, rasanya macam tu cara nak menyebut nama dia. Di mana PDI ni dia nak mengukur setakat mana orang-orang biasa mampu mencabar kekuasaan orang-orang yang berdarjat. So dengan kata yang lebih mudah, power distance index ni dia nak mengukur tahap mana orang-orang yang biasa boleh terima sahaja dengan kekuasaan orang-orang yang berpangkat tinggi. Kalau negara tu makin tinggi PDI dia, maksudnya orang-orang biasa lebih mudah untuk dimanipulasi dan untuk diputar belikkan oleh orang-orang yang berpangkat tinggi ni. Senang cerita macam kuli lah. Kuli dah, bukan kuli tetapi kuli. Last kena reda je dengan apa orang-orang yang berpangkat tinggi ni buat, walaupun tak masuk akal or nonsensical dalam bahasa kampung aku. Dan kalau negara tu rendah dari segi PDI-nya, time tu lah kita boleh menggunakan istilah pemimpin berjiwa rakyat. So dari segi PDI, korang rasa negara mana yang paling tinggi dari segi PDI-nya? Okay, so tahniah Malaysia kerana telah menjadi juara dari segi PDI, dari segi power distance index. Malaysia ialah juara. Wait, adakah benda ni perkara yang bagus? Of course lah, tidak. Kalau korang ingat istilah PDI dan istilah power distance yang telah aku ceritakan pada awal-awal video tadi, aku rasa korang boleh faham bahawa ini bukan petanda yang bagus buat negara Malaysia. Korang nak tahu tak berapa markah PDI Malaysia dan berapa beza dia dengan next to Malaysia? Dalam kata lain, apa beza Malaysia dengan yang dapat ranking nombor 2 dalam PDI tu? Okay, so Malaysia PDI dia dapat 104 markah. Dan lepas tu nombor 2 dari segi PDI dia ialah Guatemala dengan 95 markah. Padahal Guatemala ni ialah negara yang memang famous dengan kadar jenayah dia yang memang tinggi, dengan kes-kes dadah lah, dengan kes-kes pembunuhan yang melampau lah. So apa sal Malaysia boleh jadi lebih tinggi daripada Guatemala dari segi PDI dia? Perkara yang aku tak boleh brain ialah negara Israel ialah second last in terms of PDI, which sampai sekarang pun aku tak faham kenapa. Dan mungkin juga memalukan lagi-lagi lah buat negara-negara Islam sendiri, including Malaysia yang dapat nombor 1 dalam PDI, which aku dah sebut berulang-ulang kali. So apa hal Malaysia dapat markah yang tinggi dalam PDI? Okay, so Malaysia ni PDI score dia tinggi sebab orang-orang biasa macam aku ni terpaksa reda je dengan kekuasaan orang-orang atasan ataupun orang-orang yang berdarjat. Sampaikan bila orang-orang yang berdarjat ni mengeluarkan sesuatu idea yang pelik ataupun idea yang nonsensical, kita sebagai orang-orang biasa seakan-akan tak ada kemampuan untuk mencabar kekuasaan diorang ni. Senang cerita kat Malaysia ni, aku rasa macam kasta dia agak besar dari segi orang yang berpangkat rendah dan berpangkat tinggi. Dan disebabkan tu, kalau korang tonton drama Melayu, mungkin korang pernah dengar dialog-dialog cringe macam ni. Pakcik, excuse me, I am Datuk Dolah. Okey, seakan-akan gitulah dialog dia, tapi aku yakin korang faham point aku. Dialog-dialog gitu wujud dalam drama Melayu sebab memang perkara begini memang terjadi in real life. Cuma mungkin korang tak hadap lagi sebab korang tak jumpa orang-orang yang berpangkat tinggi indirectly. Tu baru drama Melayu, belum politik lagi, belum bab-bab politik lagi, which aku tak nak go in depth sebab
Aku orang biasa. Tapi kalau korang tengok masalah politik dan politikus kat negara ni kan, aku rasa memang tak heran langsung lah Malaysia ni memang tinggi dari segi PDI dia. Sampai ada undang-undang yang boleh dikatakan kalau korang nak minta pertolongan pun, aku yakin yang korang tak sepatutnya minta sangatlah pertolongan daripada orang-orang yang berpangkat tinggi. Sebab aku rasa disebabkan birokrasi dia tu, mungkin pertolongan tu lagi lewat sampai atau mungkin tak sampai langsung disebabkan permohonan ataupun birokrasi yang agak kompleks. Sampaikan yang betul-betul menolong kita, menolong orang-orang biasa ni ialah orang-orang yang biasa saja, orang-orang yang tak ada pangkat. Lagi-lagilah jiran kita, family kita, parents kita, adik-beradik kita dan siapa-siapa sajalah. Tak kisahlah dari pekerjaan apa pun, walaupun diorang ni tak ada pangkat, tapi diorang boleh menolong dan diorang tak perlukan pangkat pun untuk menolong orang. You got me? So kesimpulan aku dalam video ni ialah negara hanyalah seguni tanah. Okey, berjuta-juta atau mungkin berbilion guni tanah, tak tahulah, mungkin 2 bilion gulien tanah apa semua. Tapi apa yang surenya, the thing that makes a negara, the thing that makes a country is its population. Setiap daripada kita, tak kisahlah pangkat apa pun, that's what makes a country. Dan aku harap suatu hari nanti PDI Malaysia jadi rendah, lebih rendah seperti mana yang negara Islam sepatutnya dapat PDI yang rendah. PDI tinggi ni bukan untuk dibanggakan. So basically itu saja video aku. Thank you so much for watching from the start till the end. Dan kalau korang suka dengan video aku, korang boleh like, share dan subscribe kepada Share. Assalamualaikum.